أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين صدق الله العظيم. Sadaqallahul Azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala. Syada la ilaha illallah, syada anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang berada di rumah, yang berada di atas talian di Facebook? Saya ucapkan alhamdulillah, terima kasih pada semua yang masih lagi istiqamah pada siri yang ketiga ini dalam kita melihat kepada surah Al-Baqarah, ya, surah Al-Baqarah, surah lembu betina. Dan pada hari ini Ustaz, Assalamualaikum, apa khabar Ustaz? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Moga-moga hari ini sihat. Ya Ustaz, tak sabar ini di page ketiga dah Ustaz. Page ketiga dah kita pada hari ini, dan moga-moga yang berada di rumah tuan-tuan sudah pun bersedia ya dalam My Quran Time. Kita nak baca, kita nak faham, kita nak beramal. Moga-moga amal kita ini Allah pandu, Allah terima dalam keadaan betul, kita Ustaz. Terus Ustaz ya istiqamah insya-Allah. Jadi mari sama-sama kita nak memulakan Ustaz dengan Ummul Quran kita, Al-Fatihah. Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Apa khabar tuan-tuan dan puan-puan, ibu ayah, kakak, abang-abang, adik-adik sekalian, sahabat-sahabat Al-Quran semuanya, walau di mana anda berada. Mungkin sedang berada di office ke, Ustaz, mungkin ada yang tengah bawa kereta pun ada Ustaz. Bawa kereta tapi dengar tu boleh dengar, jangan terkalik tengok Facebook dan sebagainya. Boleh dengar bacaan kita dan penerangan daripada Ustaz Fazrul. Dan saya nak ajak sahabat-sahabat Al-Quran semuanya sekarang ini untuk tekan butang sebarkan ataupun butang share. Butang share itu mudah-mudahan kita tersebar kebaikan kita, tersebar amalan baik kita ini. Lebih-lebih lagi kalau Al-Quran itu disebarkan, seperti mana yang selalu Ustaz Fazrul sebut di akhir, kita nak sebarkan Al-Quran, kita nak sebarkan Al-Quran. Dan saya nak sebut juga, bukan hanya kami sahaja sahabat Al-Quran kat sini bertiga orang ni, bukan. Anda semua, tuan-tuan dan puan-puan semua adalah sahabat Al-Quran kita semuanya. Wa imma, walau kita baru nak belajar ke, walau kita baru nak buka Al-Quran ke, ataupun dah pandai ke, kita adalah sahabat Al-Quran semua sekali. Kita bergabung, kita nak sebarkan Al-Quran, kita nak hidupkan Al-Quran dalam kehidupan kita, kita nak semaikan Al-Quran dalam keluarga kita, dalam masyarakat kita, dalam institusi kita dan sebagainya. Kita nak biar ruh Al-Quran itu nak mengikhlaskan, mengqurankan bangsa, mengikhlaskan ummah. Dia sebenarnya bila baca Al-Quran ni Ustaz ya, dia mula-mula kita download dulu. Betul, yang sekarang ini kita download. Betul, tetapi bila kita download masuk dalam hati kita, insya-Allah moga-moga tuan-tuan yang berada di rumah, dia bila kita ada masalah, kita dah ingat ada dalam halaman nombor 2 ayat nombor 5 contohnya. Ini adalah anugerah Allah yang kita doakan. Jom kita mulakan dengan Ummul Quran. Okey, hari ini kita nak baca, nak mulakan dengan Ummul Quran ataupun suratul Fatihah yang selalu kita baca saat setiap permulaan. Dan juga inilah bicara kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala setiap kali kita berdiri, setiap kali kita sujud, setiap kali kita rukuk. Iaitulah dalam solat kita baca sehari semalam 17 kali yang fardu, tambah lagi solat-solat sunat yang lain. Jadi mudah-mudahan kita senantiasa dapat perbaiki bacaan kita, bukan hanya sekadar bacaan, bahkan kita hari demi hari kita dapat pelajari maknanya, kita dapat pelajari maksud ayat itu. Dan bila kita solat nanti, insya-Allah mudah-mudahan Allah berikan kita kefahaman, jadi kita tambah khusyuk lagi solat kita, insya-Allah. Jom kita baca. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين
ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustaz Tarmizi membacakan surah Al-Fatihah, surah yang penting Ustaz ya. Bila baca bismillahirrahmanirrahim itu kita buat apa-apa pun dengan nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Ada banyak nama-nama Allah itu yang diletakkan pada bismillahirrahmanirrahim. Pasal apa tuan-tuan? Salah satunya bila kita ada Ar-Rahman, dengan izin Ar-Rahman lah kita dapat belajar Al-Quran hari ini, kita faham, kita amalkan. Moga-moga ya, moga-moga dengan kita menghargai nikmat daripada Ar-Rahman, nanti kita dapat nikmat daripada Ar-Rahim. Rahmat ini, Rahman beri nikmat kepada seluruh makhluk ya. Tetapi kalau Ar-Rahim kita bercakap tentang kepada orang beriman ya. Jadi kalau orang kita semua dapat menghargai daripada Al-Quran, dapat menghargai daripada alam. Kesannya ialah nanti insya-Allah kita boleh dapat rahmat daripada Ar-Rahim, terutama bila sampai di akhirat nanti kan ya. Rahmat daripada Allah ini ada 100. Satu sahaja yang kita dapat di dunia ini kita kongsikan dengan Ah Chong, dengan Mutusami, dengan Puan Sugu, dengan kuda, dengan gajah semualah tuan-tuan ya. Tetapi 99 lagi itulah yang Allah reservekan. Moga-moga tuan-tuan yang berada di rumah kita belajar Al-Quran ini, bila kita selalu buat apa-apa sahaja dengan bismillahirrahmanirrahim dan 17 kali kita ulang itu memberi makna bahawa ya Allah, tolong ya Allah pimpin kami ya, pimpin kita, ajari kami Al-Quran, dan akhirnya Allah mengizinkan kita dapat rahmat, masuk syurga sekeluarga Ustaz ya. Ustaz sebut sekeluarga tu Ustaz, saya nak ucaplah tahniah dan juga syabas dan juga terima kasih kepada sahabat-sahabat Al-Quran semuanya. Sebut tak kira di mana-mana, sebab ada sahabat-sahabat kita sekarang ada yang bersama dengan keluarga, ada yang masih bertugas, ada yang dalam perjalanan balik kampung. Kita satu keluarga. Tapi mendengarkan Quran time saat mengikuti. Kalau kereta tu okey, ni ada yang naik bas Ustaz. Naik bas. Ada yang naik bas. Allahu akbar. Terima kasihlah. Dan mudah-mudahan pasti Ustaz sebut tadi nikmat yang Allah Taala kurniakan pada kita itu, mudah-mudahan selamat perjalanan kita, sihat ibu ayah kita di kampung dan Allah Subhanahu Wa Taala pertautkan hubungan kekeluargaan kita bersama adik-beradik kita. Kalau ada kesalahan ataupun ada yang terpendam dalam hati, Allah Subhanahu Wa Taala leraikan dengan Al-Quran, barakah Al-Quran yang kita baca, kita dengar ini, mudah-mudahan amin ya rabbal alamin. Jadi itu sebabnya Ustaz ya, bila bercakap tentang Bismillahirrahmanirrahim ya, Allah menawarkan kepada kita kalau semalam 5 ayat berkaitan dengan takwa. Masya-Allah. Ya, ayat 1 sampai 5 pada halaman nombor 2. Kita lihat apa ciri orang bertakwa. Apabila dia dapat hidayah ini, dia akan sentiasa minta tolong daripada Allah menyelesaikan masalah yang ada. Ya, takwa daripada perkataan wiqayah ya. Maksudnya lindungi diri kita, keluarga kita, masyarakat kita daripada segala masalah dengan bantuan daripada Allah. Pada hari ini mari kita tengok sinopsis halaman nombor 3 iaitu pada ayat 6 dan 7. Cerita tentang apa? Masya-Allah. Ciri orang yang kufur ataupun kafir kepada Allah SWT. Istilah kufur kafir ini nanti kita tengok, bincang sama-sama ayat 6 dan 7. Dan satu lagi ialah ciri munafik. Ayat 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Besok ada sambung lagi Ustaz. Ada sambung lagi. Nak ceritanya ialah orang yang beriman bertakwa ini ada 5 ayat sahaja. Ya. Orang kafir ada 2 sahaja, tapi munafik ini subhanallah ya, banyak sangat. Jadi inilah yang kita akan baca bersama. Jom Ustaz, kita mulakan dengan ayat nombor berapa dulu? Ayat 8 hingga ayat 6 hingga ayat yang ke-7 insya-Allah. Okey, insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat Al-Quran semuanya, kita nak mulakan hari ini. Kita dah masuk surah Al-Baqarah. Semalam 5 ayat kita baca, hari ini kita nak baca lagi ayat yang ke-6 sampai ke-16 ayat. Kurang lebih dalam 10 ayat sah. Ya. Dalam 10 ayat ni
Dan ayat ini saya pasti dan percaya ayat yang selalu yang kita baca. Kalau sebut Al-Baqarah ni surah yang mudahlah selalu baca, namun ialah merupakan surah yang terpanjang dalam Al-Quran. Banyak juga, ada juga hadis-hadis yang menyatakan tentang surah Al-Baqarah ini, kalau nak masuk kediaman dan sebagainya, Ustaz, elok kita baca surah Al-Baqarah ini, kita baca. Jadi kita nak baca ni ayat yang ke-6 hingga Ustaz, ayat yang ke-7. Ayat 6 dan 7, dua ayat baik. Dan ayat ini panjang juga, ada matnya, maka kena hati-hati dekat mana tempat kita nak waqaf dan juga ibtidah, insya-Allah. Saya cuba insya-Allah. Jom kita baca dengan taranum Hijaz dulu tuan-tuan dan puan-puan, bacaan murattal Hijaz insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Ayat 6 dan 7 itu, sesungguhnya orang-orang kafir sama sahaja bagi mereka sama ada engkau wahai Nabi Muhammad, ya, kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad memberikan peringatan atau tidak kepada mereka, mereka tidak akan beriman. Ya, ini ayat pertama daripada dua ayat saja, ayat 6 dan 7 ni ringkas sahaja. Allah memberi komentar untuk kita ambil pelajaran tentang orang kafir. Tetapi biasa kita guna dalam tradisi Melayu di Malaysia ataupun mungkin juga di negara-negara umat Islam, selalu je kita dengar perkataan kafir. Tapi apa sebenarnya yang dimaksudkan dengan ayat ini? Ya, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sesungguhnya orang kafir di sini yang dimaksudkan audiensnya, Ustaz, ya, kita kena ingat surah Al-Baqarah ini turun dekat Madinah. Ya, Ustaz. Tuan-tuan, ya, turun di Madinah. Jadi mereka ini yang salah seorang yang mendengar, kumpulan yang mendengar adalah orang-orang Yahudi. Ya, orang-orang Yahudi. Mereka ini sudah lama mendapat mesej tentang kebenaran, tentang wahyu, ya, daripada zaman Nabi Musa, daripada zaman Nabi Isa, ya. Jadi mereka ini bila dapat sahaja peringatan daripada Rasul, maksudnya Nabi Muhammad datang ke Madinah itu, mereka kata tak nak. Ya, kami tidak mahu percaya pada kamu. Yang itu digelar sebagai innallazina kafaru. Maksudnya apa? Mereka ini sudah diberi peringatan, ya, dah banyak kali dah, ya, kalau katakan di Mekah itu mungkin dah 13 tahun, ya, mereka dah dengar dah berita itu daripada Madinah ketika Nabi berdakwah, tetapi mereka masih lagi tidak mahu beriman. Itu namanya innallazina kafaru. Mereka ini memang degil kepada mesej daripada Nabi, ya. Pasal Allah beritahu sawaun alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Mereka tu sama sahaja, diingatkan tak diingatkan mereka tidak beriman. Pasal bila kita silap faham ayat ini, kita akan kata siapa saja bukan Islam, ya, yang kita tengok dekat Malaysia ini, ya, kita tengok kat jiran kita, dia tu bukan Islam, kan, dia ni sama je, ingat tak ingat sama je, mereka tak akan beriman. Bukan. Kalau kita yang tak mengingatkan mereka, kita yang kena rasa bersalah. Ya Allah, sebenarnya saya tak pun mengikut pada Nabi yang mengingatkan pada mereka, tiba-tiba saya nak menghukum mereka sebagai orang kafir yang sama sahaja akan jadi orang yang degil. Ya, Ustaz, ya. Jadi ini adalah ayat yang ke-6. Dan perkataan yang digunakan di sini ialah anzartahum, ya, kami beri peringatan. Ya, sebenarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ada dua tugas, basyir wa nadhir. Beri kabar gembira dan juga beri peringatan. Di sini dikatakan peringatan. Ya, mana yang kabar gembiranya? Bukankah kita ni kena banyak beri kabar gembira, ceria, gembira, bukannya asyik nak berkerut muka bagi warning saja. Sebenarnya ini adalah fasa di mana mereka dah banyak kali diingatkan, banyak tapi dah tak makan saman, Ustaz. Ya, kesannya apa? Anzartahum, ya, anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Jadi ini konteks kita memahami ayat ini. Dan apa kesan kalau seseorang itu tidak beriman? Khatamallahu ala qulubihim, Allah akan
mengunci mata hati dan pendengaran mereka, penglihatan mereka telah tertutup dan mereka akan mendapat azabun azim. Okey, kita beri perhatian sikit kepada perkataan qulubihim ya ustaz ya. Dia ada 3 perkara kat situ. Pada hati mereka, pada pendengaran mereka, pada penglihatan mereka. Kalau tuan-tuan yang belajar bahasa Arab tengok qulubihim itu ia dalam bentuk jamak. Banyaklah hati-hati. Tapi kalau sam'ihim itu dalam bentuk singular. Mufrad. Ya. Absarihim banyak balik. Betul. Jadi bila kita tengok di dalam al-Quran hati, pendengaran dan juga penglihatan ni kadang-kadang dia bertukar-tukar. Cara tukar-tukar itu pun sebenarnya ada maksud. Masya-Allah. Itu yang bila kita belajar bahasa Arab sikit dan kita tadabbur, dalam ayat ini Allah kata mereka ni dah didengarkan banyak kali dah. Ya. Pasal mereka ada nabi-nabi sebelum ini ya, ataupun ayah-ayah mereka hidup pada zaman nabi dulu ya, kemudian nenek moyang mereka, tapi mereka ni tak dengar, tak makan cakap, tak makan saman ya. Jadi akhirnya ditutup hati mereka satu, kemudian ditutup pendengaran mereka dan ditutup penglihatan mereka ya, ghisyawah ya, satu tutup yang betul-betul sehingga kan cahaya tak boleh masuk dan daripada hati mereka pun tak boleh keluar, tak nampak. Okey, jadi apa kaitan dengan kita pada tahun 2020 ataupun pada tahun-tahun akan datang? Sam'ihim ini tuan-tuan sekalian ya adalah perkara yang amat penting kita jaga ya. Kalau kita macam tuan-tuan yang sedang menonton sekarang, apa saja yang tuan-tuan dengar sekarang, dia contohnya ada orang buat bising kan, dia akan terganggu. Kalau saya pun sekarang tengah bercakap, kalau ada orang buat bising je saya dah mula terganggu. Betul. Kan. Jadi dalam hidup kita kena jaga apa yang kita dengar. Kita kena jaga apa yang kita dengar. Wa ala absarihim, dia akan memberi kesan kepada apa yang kita lihat dan apa yang kita rasa dalam hati kita. Contohlah ustaz ya. Kalau kita ambil lah botol ni ya. Kalau kita tengok nampak macam botol je kan. Tapi kalau saya cakap sebenarnya ini datang daripada nasi lemak yang dimakan berpuluh ribu yang lepas, tahun yang lepas. Ustaz nampak tak nasi lemak? Tak nampak kan? Tapi kalau kita tengok orang buang nasi lemak ke ataupun makanan dalam tong sampah, kemudian dibuang ke tempat dumping area, kemudian dia akan jadi fosil. Betul. Dan dia akan mendap ke bawah jadi petroleum diambil dan kemudian jadi plastik. Masya-Allah. Inilah yang menyebabkan apa? Kita dapat tengok rupanya 10,000 tahun yang lepas ada kaitan. Dan kali ini bila kita tengok botol begini, kita dah nampak berbeza dah. Betul. Ya. Hati kita pun dah rasa ya Allah, sebenarnya saya dapat pegang botol ini bukanlah dengan izin, bukan dengan kudrat saya. Dengan izin daripada Allah. Jadi hati kita akan mula lihat sesuatu perkara dalam hidup ini dengan cara yang berbeza apabila kita banyak membaca daripada Al-Quran. Kita dengar berkaitan dengan Al-Quran. Dan di dalam ayat nombor 7 ini, walahum azabun azim, azab yang sengsara, tetapi nanti kita akan jumpa azabun alim. Ada beza ustaz ya? Azabun azim dengan azabun alim. Macam mana bezanya? Jom kita baca ayat nombor 8 dan ayat nombor 9 dahulu ustaz. Silakan. Terima kasih Fadil Ustaz Fazrul. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat rahimakumullah. Kita nak sambung bacaan kita hari ini di muka surat yang ketiga ni, di muka surat yang ketiga ni pada ayat yang ke-8 dan juga 9 saya. 9. Ya, 8 dan 9 dua ayat lagi kita nak baca ya. Okey. Ini ciri hati orang yang sakit. Masya-Allah. Tadi hati mati, dua ayat, ini hati sakit. Allahu akbar. Masya-Allah. Bagaimana hati kita ni subhanallah. Sakit tak hatiku? Kan ya. Mari kita tengok. Okey, jom kita hidupkan hati kita sekejap dengan bacaan ya. Insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin yukhadi'una Allah walladhina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Sadaqallahul azim. Surah Al-Azim pada ayat 8 hingga 9 ini bermulalah
kisah ya bagaimana kita nak melihat dalam diri kita ciri orang-orang yang hatinya sakit. Kalau ayat 1 hingga 5 hati yang hidup, hati yang hidup inilah yang akan menghidupkan lagi dunia ini. Kalau hati yang mati itu pada ayat 6 dan 7 ya diingatkan tak diingatkan sama sahaja. Jadi kita tak bolehlah cakap bahawa orang bukan Islam itu sekadar yang bertepatan dengan ayat ini. Kalau kita tak ingatkan lagi berkali-kali ia tak termasuk dalam ayat ini ya. Dan kalau katakan orang itu mungkin beragama Islam tetapi memang dia buat kerja macam orang bukan Islam ya atas kad pengenalan gitu. Jadi kita kena berhati-hati untuk ambil perhatian daripada ayat 6 7. Ayat ke-8 ini, dan di antara manusia yang berkata kami beriman kepada Allah dan hari akhirat padahal sesungguhnya mereka itu bukanlah orang yang beriman ya, iaitu Allah cakap wa minan nasi may yaqul. Kalau kita perasan yaqul itu may yaqul itu kalau bahasa Arab sikit dia bercakap. Ya betul. Seorang ke banyak ustaz? Banyak. Kalau yaqul seorang kan. Tetapi bila amanna kami beriman ramai pula. Pelik pula. Tuan-tuan cuba perhatikan pada ayat nombor 8 itu untuk kita dapat melihat ya Allah memang Quran ini ya memang mempunyai mukjizat yang tersendiri. May yaqul, orang munafik itu daripada segala manusia dia bercakap apa? Yaqul seorang cakap amanna. Saya ni geng kamu. Kan? Pasal orang-orang yang hati sakit ini dia suka untuk bercakap pada orang Islam pada zaman Madinah itu, saya geng kamu. Tapi sebenarnya dia tak beriman. Masya-Allah. Dia tak beriman. Dia cakap je kami beriman, kita beriman ni. Tapi sebenarnya Allah cakap wama hum bimu'minin. Mereka ini bukan betul-betul beriman kepada Allah. Luar cakap lain, dalam lain. Itu tanda hati yang sakit. Yang kita harapkan dalam hidup kita bila kita bercakap apa yang kita cakap ini tuan-tuan sekalian, itu datang daripada hati kita dan kita ingin laksanakan ya, dan kita minta ampun pada Allah. Kadang-kadang ialah ustaz ya, kita dengan anak ke dengan kawan ke cakap kat luar manis kan, tanam tebu tepi bibir kan, tapi dalam tu dia macam-macam, aku sebenarnya aku benci kat engkau apa sebagainya. Perkara-perkara itu perlu kita jaga. Dan Allah menyatakan lagi yukhadi'unallaha walladzina amanu wama yakhda'una illa anfusahum wama yash'urun. Mereka nak cuba tipu Allah ya, dan juga orang beriman, tapi sebenarnya mereka menipu diri sendiri. Wama yash'urun. Perkataan wama yash'urun ini tuan-tuan sekalian amat menggetarkan. Apa maksudnya? Mereka tidak sedar. Orang munafik ini dia tak sedar. Munafik ada dua kumpulan ustaz ya. Satu memang bukan Islam yang nak masuk jadi orang Islam, dia nak jadi spy apa sebagainya satu. Tetapi ada juga orang Islam yang mempunyai ciri-ciri munafik ataupun sakit hatinya itu, dia tak perasan. Itu sebabnya pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, Saidina Umar siap tanya lagi kepada Huzaifah, kepada Hanzalah sebagainya, yang simpan senarai orang, senarai nama munafik itu, nama aku ada tak dalam senarai itu? Mengapa jadi begitu Umar sanggup nak bertanya? Dia macam zaman sekarang lah ya, dia bimbang sangat sampaikan kalau ada senarai itu wama yash'urun. Bagi orang yang tak perasan, dia tak perasan. Dia ingatkan macam saya Islam apa? Saya kad pengenalan Islam. Saya bukan orang munafik. Kan? Dan kita pun tak perasan perkara itu. Allah cakap memang tak perasan. Memang tak perasan. Tetapi bila kita baca ayat ini, kita tahu salah satu cirinya ialah mulut lain, hati lain. Ya. Dan bercakap tentang ayat 6 hingga ayat 9 setakat ini, tuan-tuan sekalian ya, ada beza di antara orang kafir dan juga orang munafik ini. Mari kita tengok sikit perkataan kita pada hari ini. Kafara, mari kita tengok. Berapa kali berulang di dalam Al-Quran? Perkataan ini berulang banyak kali, dan apakah maksudnya? Itu ya, berapa kali itu ustaz? 500 tak nampak saya. Berapa tu? 25. Banyak tu ya, 525. Dan maksud asalnya menutup sesuatu. Menutup sesuatu ya. Jadi bila bercakap tentang orang kafir itu, dia ada kebenaran tetapi dia menutup kebenaran. Itu sebabnya nama lain bagi petani kufar. Dia ada zira', ada kufar, ada fallah. Semua istilah itu namanya petani. Tetapi apa beza di antara kufar dan juga fallah? Fallah ini petani yang berusaha keras.
Macam tuan-tuan berusaha keras untuk mencapai kejayaan nak habis 604 halaman. Masya-Allah. Itu fallah, ya, petani yang berusaha keras. Okey. Tapi kalau kufar dalam surah Al-Hadid, Allah bercakap tentang petani yang kagum pada hujan. Apa maksud petani kagum pada hujan? Petani ini dia kagum pada perkara material, fizikal. Ini hujan, nanti dia punya tanaman akan jadi dia tu wah kan. Itu kufar. Petani juga, tetapi dia fokus kepada perkara dunia. Jadi kita bila melihat pada innalladzina kafaru, orang yang kafir itu dia kagum pada dunia sahaja. Akhirat dia tak main. Akhirat ni tak payahlah. Yang penting kami kaya sekarang, kami suka sekarang, kami sekarang. Di akhirat nanti tidak. Ya. Jadi ini adalah orang kafir, ayat 6 dan 7 kita harapkan kita jauh, dan juga pada ayat ke-8 9 tadi tentang orang yang sakit hatinya, orang munafik. Bagaimanakah ciri tambahan? Kita akan lihat sebentar lagi. Kita menyambung My Quran Time, baca, faham, amal. Bertemu kembali kita dalam My Quran Time, baca, faham, amal, Ustaz, ya. Dalam perbincangan kita sebentar tadi, kita sebenarnya betul-betul terkesan, Ustaz, ya, bahawa sebenarnya saya ataupun hati saya ni sakit. Dia tanda hati sakit ni selalu dia cakap sakit hati, betul lah. Itu sakit hati lah tu, ya. Ada penyakit dalam hati, ya, yang kita harapkan Allah ubat. Makin kita bersama Al-Quran, kita akan kurang cakap sakit hati, patah hati, apa lagi jatuh hati ke apa, Ustaz, ya. Benda-benda itu kita kena jaga elok-elok, pasal hati ini la yanfa'u malun wala banun, ya, amat penting kita bawa hati kita yang salim, yang sejahtera dengan panduan daripada Al-Quran. Jadi kita nak belajar sedikit tajwid, Ustaz. Silakan. Untuk terima kasih Ustaz Fazrul. Sebelum saya masuk tajwid, Ustaz, sahabat-sahabat kita di FB, sahabat-sahabat Al-Quran semuanya, tadi ada yang balik kampung, Ustaz. Balik kampung dalam ni? bas, Ustaz. Oh, 10. Oh, betul lah. Betul. Masya-Allah. Lepas tu ni sahabat kita Puan Rosa Osman, alhamdulillah bahagianya saya, Ustaz. Kenapa? Bahagianya saya, ya Allah, dapat ikuti siri ini walaupun saya masih dalam ward Hospital Angkatan Tentera Tunku Mizan. Doakan saya dan kawan-kawan besok dalam pukul 11 pagi akan buat operasi tulang belakang. Allahu Akbar. Ini adalah sahabat Al-Quran, betul-betul, walaupun dah masa begini, Ustaz, ya. Betul, yang kita doakan, kita mohon pada tuan-tuan di rumah doakan, ya. Inilah sahabat-sahabat kita. Atas dasar apa? Atas dasar Quran. Betul, Ustaz. Ada seorang lagi tadi, Ustaz, di dekat hospital juga, tapi berada dalam kereta di depan hospital menunggu mak mertua dalam hospital. Allahu Akbar. Mungkin nak masuk belum boleh atau tak dibenarkan, tapi dalam masa menunggu tu tengah doa kat mak, baca Quran. Subhanallah. Allahu Akbar, tuan-tuan, sahabat-sahabat Al-Quran semuanya, tahniahlah, subhanallah. Beri inspirasi juga kepada kita untuk terus sabarkan Al-Quran, istiqamah, insya-Allah istiqamah. Baik, untuk bahagian tajwid pada hari ini yang kita nak kongsikan, iaitu masih lagi di peringkat awal ataupun pengenalan tentang ilmu tajwid, iaitu perkara yang ketiga yang kita nak kongsikan berkenaan dengan tujuan mempelajari ilmu tajwid. Tujuan mempelajari ilmu tajwid itulah supaya kita dapat membaca ayat suci Al-Quranul Karim secara fasih. Fasih, betul bacaan kita, benar tajwidnya, tepat bacaan kita, lagi untuk melancarkan bacaan kita serta dapat memelihara lidah kita daripada melakukan kesalahan-kesalahan ketika membaca Al-Quran. Nanti pada pertemuan-pertemuan ataupun siri yang akan datang, kita akan bincangkan pula kesalahan-kesalahan dalam baca Al-Quran ni. Ada rupanya, ada kesalahan kecil, ada kesalahan besar, ada kesalahan yang boleh membatalkan bacaan kita, hatta boleh menyebabkan batalnya solat kita, Ustaz. Sebab itu tujuan penting kita belajar Al-Quran ini, untuk kita mengelakkan kesalahan-kesalahan daripada kita buat ketika kita baca Al-Quran. Insya-Allah, itulah pentingnya tajwid, Ustaz, ya. Kita baca agar terus kita tidak ubah-ubah. Bahaya berubah-ubah satu baris pun, ya, amat penting. Betul, jadi mari kita tengok macam mana kita tidak mahu berubah, ya, daripada panduan Allah SWT, agar hati kita terus bersama dengan Allah SWT. Kita baca ayat 10
hingga ayat yang ke-13 Ustaz. Okey, kita nak terus tuan-tuan. Ya. Sahabat-sahabat Al-Quran semuanya pada ayat yang ke-10 hingga 13. Masih lagi di muka surat 3 Ya. Bukan di muka surat lain ni, di muka surat 3 ayat 10 hingga 13. Nak sambung lagi hari ini kita nak baca Hijaz je Ustaz. Baik. Taranum Hijaz je. Saya sambung lagi Auzubillahi minasyaitonirrajim. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradan wa lahum adhabun alimun bima kanu yakdhibun wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun ala innahum humul mufsidun walakin la yash'urun وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا السفهاء ولكن لا يعلمون صدق الله العظيم. Surah Al-Allahul Azim, dalam ayat yang ke-10, dalam hati mereka ada penyakit Ustaz ya. Lalu Allah menambah penyakitnya itu dan mereka mendapat azab yang pedih kerana berdusta. Ya. Bercakap tentang penyakit ini, kalau kita merujuk balik pada ayat 1 sampai 5 itu, penyakit yang boleh masuk ke dalam hati kita ini raib. Ragu kepada bantuan daripada Allah, ragu kepada Al-Quran boleh menyelesaikan hidup masalah yang saya ada. Ya, pasal saya dah lama dah baca Quran ni kan, tapi macam tak okey pun. Jadi saya ragu-ragulah, ataupun bila berdoa pada Allah rasa macam betul ya, ni dapat betul ke kan, ataupun bila dia katakan saya nak ambil projek ni kan, nak ambil duit bawah meja kan, dia macam tak yakin bahawa sebenarnya ambil duit bawah meja buat perkara yang tidak amanah itu pasti akan diberi ganjaran azab oleh Allah SWT. Dia tak yakin ya. Jadi 5 perkara yang ada pada ayat 1 hingga 5 surah Al-Baqarah ini dijelaskan terbaliknya itu pada bahagian ini tuan-tuan ya, iaitu penyakit ada pada diri mereka. Allah tambah lagi. Mengapa Allah tambah? Kerana mereka bermain-main dengan Allah. Yang tadi awal tadi kan, dia cuba nak tipu Allah. Tipu Allah. Tipu bos tu kira boleh ke Ustaz? Tipu bos? Tak boleh juga ya. Sebenarnya siapa yang suka menipu, kalau di hujung ayat 10 itu walahum azabun alimum bima kanu yaktibun. Bagi mereka bukan azab azim tapi azabun alim. Ada beza Ustaz. Ya, azabun azim ini azab yang besar, tapi azabun alim azab yang pedih yang berterusan. Allahu akbar. Bima kanu yaktibun, kerana menipu. Jadi maksudnya menipu ini tak ada dinyatakan spesifik tipu apa. Maksudnya secara general, secara umumnya tak boleh tipu. Ya, tak boleh tipu. Ada orang kata tipu sunat Ustaz. Kan? Tipu sunat. Yang itu dia kena bincang baliklah dengan mufti untuk hukum itu. Tetapi ideanya tipu tidak dibenarkan. Tidak dibenarkan, apatah lagi kalau menipu ataupun mendustakan. Istilah dusta ini dalam bahasa Inggerisnya deny Ustaz. Deny ya. Okey, menafikan. Ya, ada kebenaran datang kata tak penting kan, ataupun jomlah kita baca Quran, tak apa kot, taklah penting sangat Quran. Dia menafikan kebenaran, kepentingan. Tak mampu buat, cakap tak mampu buat. Kata ya Allah, aku minta maaf, aku tak mampu buat ya Allah. Itu okey. Tapi jangan sampai kita mendustakan. Ada orang kata bos, jomlah kita amalkan Quran ini bos agar dia menjadi solusi pada syarikat kan. Kita kata betul ke? Saya rasa tak nampak pun solusi. Jangan mendustakan. Kerana bila mendustakan itu, hati itu makin sakit. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ard
bila mereka berbuat kerosakan, mereka cakap apa? Orang yang sakit hati ini, innama nahnu muslihun, kami membawa peace kan, kami membawa keamanan. Ya, dan ini ketika saya di luar dahulu, saya belajar bahasa Arab Ustaz, saya belajar dengan tentera US yang nak bawa peace. Masya-Allah. Dia kata we are the peace, we want to bring peace to Iraq pada waktu itu. Masya-Allah. Dia mengaku. Dan bila saya dengar begitu, macam ayat nombor 11. Allah Rabbi. Tetapi dalam masa yang sama juga ayat ini untuk saya, jangan sampai saya rasa macam saya buat baik, tetapi rupa-rupanya membuat kerosakan. Allahu akbar. Ya. Pasal apa? Kerana tidak berbalik kepada panduan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu sifat seterusnya. Sifat yang ke-12, Allah ulang balik walakin la yash'urun. La yash'urun ini yang menakutkan Ustaz ya. Tadi kita dah belajar ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Mereka itu sebenarnya membuat kerosakan tapi mereka tidak sedar. Jadi bab-bab tak sedar inilah yang kita mohon pada Allah SWT, kita baca Quran ini agar kita makin sedar. Dan dalam surah ini nanti dia siap ada satu surah namanya surah Al-Munafiqun. Subhanallah. Ya, pasal nak bagi sedar antara sifat orang munafik itu apa, jangan sampai kita masuk senarai itu. Sekarang tak ada dah Huzaifah ya. Huzaifah ke Hanzalah Ustaz? Huzaifah yang ada senarai nama. Tak ada dah. Jadi tak boleh nak minta Ustaz tolong cekkan saya ada nama. Tak ada. Kalau ada senang kan. Tapi kalau Umar pun bimbang, Umar yang iman hebat begitu pun apatah lagi kita pada zaman ini, moga-moga Allah pimpin kita dengan kita tengok balik dan kita nak menyambung ayat 14 hingga 16, apa lagi ciri orang yang hati sakit yang digelar munafik ini. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih Fadil Ustaz Fazrul. Alhamdulillah sahabat-sahabat Al-Quran semuanya ramai sekali di Facebook. Sebarkan lagi, teruskan sebarkan Al-Quran. Mungkin kawan-kawan kita yang tak sempat tengok saat ini, tapi oleh kerana kita sebar tu ada My Quran Time punya. Sahabat-sahabat kita di seluruh Malaysia, ada dari Singapura Puan Rosie, Puan Daisy, Puan ramailah ada sahabat kita dari Brunei Darussalam dan sebagainya, seluruh dunia yang bersama dengan kita bersahabat dengan Al-Quran. Walaupun kita berbeza warna kulit, berbeza bangsa, berbeza negara, tetapi Al-Quran yang satu kita baca Ustaz. Betul. Subhanallah, bunyi wallazi juga bunyi. Subhanallah. Baik, kita nak habiskan bacaan kita untuk hari ini Ustaz. Itulah ayat 14, 15 dan 16 Mula daripada 13 Mas, kita akan mula daripada ayat 13 sampai ke 16. Baik. Sebenarnya ulang. Tadi Ustaz dah baca tapi kita ulang balik. Okey, baik. Boleh Baik, Ustaz. Kita baca ayat 13 sampai 16. Kita terus dengan Taranum Hijaz, bacaan murattal insya-Allah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza qila lahum aminu kama amana an-nas قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين صدق الله العظيم
Surahul Azim, begitulah ayat 13 Ustaz ulang balik tadi ya, dan kemudian terus sampai ayat ke-16. Ayat 13 itu apabila dikatakan kepada mereka berimanlah, kan, seperti mana orang yang orang beriman, kama amanan nas qalu, apakah balasan mereka? Ini respon orang yang hati sakit. Tuan-tuan ya, pada zaman Nabi itu orang-orang munafik, dan pada waktu ini kita tak nak jadi orang begini. Respon mereka apa? Anu'minu kama amana sufaha, aku nak beriman ke macam orang bodoh tu. Ganas ya cara dia jawab. Dia gelar kepada Abu Bakar, yang Abu Bakar bijak Ustaz ya, tetapi mereka gelar sufaha, bodoh ataupun tak bijak. Pasal apa? Buat apa daripada Mekah pergi letak harta apa sebagainya, pergi berjuang. Buat apa nak berkorban? Mereka mempersoalkan pengorbanan pada golongan muhajirin yang datang ke Madinah, sahabat-sahabat yang ada di Madinah Ansar itu, mereka kata buat apa nak berkorban, pergi tolong. Jadi what for? Kan? Jadi bercakap tentang berkorban, tuan-tuan yang berada di rumah berkorban untuk duduk depan TV 1 jam ini, tuan-tuan belajar Al-Quran, tuan-tuan derma kan, korban, nanti ada raya korban, boleh Ustaz, boleh berkorban boleh, ya. Bagi setengah orang yang ada penyakit hati, dia kata buat apa kita nak derma-derma, nak bagi daging kat orang, buat apa? Kan? Buat apa nak kita wakaf pada orang lain, buat apa? Itu tanda hati itu ada penyakit berulat Ustaz. Ya, nauzubillah min zalik. Yang kita, kalau ada orang cakap begitu, kalau orang cakap kamu ni buang masa je ya, jangan balas. Pasal apa? Allah cakap apa? Ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Yang balasnya adalah Allah. Jangan balas, pasal kalau kita balas samalah kan. Dia cakap dia tu engkau ni betul, kita pun balas dengan balas, akhirnya bergaduh kan. Orang Islam, orang yang bertakwa, tuan-tuan sekalian, dalam ayat ini belajar sesuatu. Saya belajarlah ya, bahawa ala innahum humus sufaha ini defend Allah yang memperjuangkan nasib orang beriman. Jangan balas, walakin la ya'lamun, tetapi mereka ni tidak ada ilmu. Orang yang ada penyakit hati ini, dia satu tak sedar pada ayat yang sebelum ini, dan juga pada ayat yang 13 mereka tidak ada ilmu. Itulah yang ilmu yang kita sedang belajar sekarang. Moga-moga ilmu ini menyebabkan kita berhati-hati. Berhati-hati ya. Sebagaimana Abu Hurairah menyatakan, takwa itu seperti orang jalan di jalan yang berduri. Kalau ada kain tu, dia kena berhati-hati, angkat sikit kain pasal tak nak terkena duri kan. Maka inilah bagaimana takwa, macam tuan-tuan lah, berhati-hati, dah dekat pukul 12 dah ni kan, untuk baca Quran, ataupun mungkin dah pukul 1.15 nak solat. Ini ciri takwa yang kita ingin bina bersama dalam keluarga kita ya. Dan seterusnya apa? Ayat yang ke-14, wa idza laqul ladzina amanu, bila mereka berjumpa orang beriman, mereka cakap amanna. Sama macam tadi tu, yang tadi ayat yang ke-8 tadi, may yaqulu amanna, kami beriman, kita geng kan. Tetapi bila dia berjumpa dengan syayatinihim, ya, Allah gunakan perkataan syayatinihim ya, berjumpa syaitan mereka. Geng-geng mereka tu Allah gelarkan syaitan. Pasal apa? Pasal syaitan ni dia boleh datang dalam jin dan manusia. Jadi kalau kawan kita ya, bila kita ajak buat baik, kata tak payahlah kan, baca Quran, solat awal waktu tak payah. Tapi kalau kata mengapa pub tak buka lagi ni, itu namanya syaitan. Masya-Allah ya. Jadi apakah yang berlaku? Qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Aku sebenarnya dengan kau, aku main-main ni, aku olok-olok je, aku parody je ya. Itu sebabnya tuan-tuan, olok-olok parody ini ya, zaman sekarang istilah parody itu kita kena jaga-jaga. Kita jangan suka memperolok-olokkan orang, pasal salah satu ciri orang yang sakit hati munafik ini ialah dia suka olok-olokkan orang. Subhanallah. Jangan suka olok-olokkan orang. Kalau orang buat tak baik, kita tegur elok-elok ya. Kalau orang buat baik, jangan kita olok-olokkan orang tersebut, pasal khawatir kita gelak-gelak ha. Inilah yang menyebabkan Abdullah bin Ubay bin Salul tidak masuk Islam, kerana dia suka memandang rendah kepada orang lain. Dan juga suka mentertawakan, memperolokkan orang lain. Cepat-cepat istighfar ya. Itu sebabnya bab-bab lawak-lawak ni, dia lawak sikit-sikit, yang benar okey, tapi jangan pada perkara yang merendah-rendahkan. Dan seterusnya ayat 15, Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Ini penting sangat Ustaz ya. Kita beri perhatian pada apa? Allah yang membalas pendustaan mereka, akan mengolok-olokkan mereka. Wa yamudduhum itu istilahnya dia Ustaz ya, kalau orang ada
kalau orang bukan Islam mungkin ada anjing kan, ataupun kalau ada pet, ada monyet lah kan, ada monyet, ada tali kan, tali. Okey, jadi bila kita bagi tali panjang ini, monyet tu sampai sini je. Betul. Okey, tetapi kalau ini perumpamaan, ada seorang guru lah beritahu, tapi kalau monyet tu kita bagi satu tali 100 meter, masya-Allah, dia kata wah aku boleh pergi mana-mana kan. Jadi dia mungkin boleh lari kan, tapi bila dah habis tali tersebut terus sentap. Allah buat perkara ini kepada siapa tuan-tuan? Kepada orang yang munafik, Masya-Allah, yang sakit hati. Ya, maksudnya Allah bagi dah silakan, biarkan fi tuyanihim ya'mahun. Ya'mahun, dia ada ain mim ya, umya, satu lagi umha ataupun amaha di sini. Kalau umya ya, sumun bukmun umyun, umun tak nampak, buta fizikal. Tapi kalau ya'mahun, buta hati. Allahu akbar. Buta mata hati. Buta mata hati. Ya, dia ada lagu Ustaz ni, tapi tak sempatlah kita nak menyanyi hari ini. Ya'mahun ini Allah kata mereka ini berada dalam keadaan terumbang-ambing kesesatan kerana mata hati mereka itu buta. Ya Ustaz. Mengapa jadi begitu? Mengapa mereka boleh berbebas begitu sahaja, rasa diri wow we are free, kan? Dia boleh buat apa saja, tapi rupa-rupanya mereka ni macam ya. Gila. Sampai hati habis. Allah, ya. Allah cakap ulaikal ladzina ishtaraw ad-dalalata bil huda. Mereka inilah membeli kesesatan dengan petunjuk. Dah dapat nabi, dah dapat Quran, ya, zaman kita ya, dah ada Quran, dah ada program My Quran Time contohnya, tapi kalau tidak mahu lagi, nauzubillah, tuan-tuan yang berada di rumah, kita doakan ahli keluarga kita tidak termasuk daripada orang yang menukarkan dalalata bil huda, fama rabihat tijaratuhum. Ini tak ada untung langsung pun. Wama kanu muhtadin. Wama kanu muhtadin ini menariknya mereka tidak mendapat petunjuk, itu terjemahan Ustaz ya. Tapi nak ceritanya apa? Mengapa jadi begini? Kerana orang-orang yang munafik ini, dia masuk Islamnya mudah. Di Madinah itu Nabi dah ada nama, orang beriman dah ada nama, jadi masuk pun mudah, nak keluar pun mudah. Tetapi bagi tuan-tuan yang mungkin walaupun kita mungkin lahir Islam ya, tetapi nak dapat hidayah, nak dapat Quran ni, ya Allah, hari ni baru saya dapat tahu apa isi daripada muka surat 3. Kalau tuan-tuan bersusah-susah mendapatkan hidayah, insya-Allah kita tidak akan tukarkan hidayah ini dengan perkara lain, dengan lagu ke, dengan apa-apa yang lebih rendah daripada ini, pasal kita tahu nilai di sebalik perkara ini. Tidak seperti ayat 16 ini, orang-orang munafik itu dia tak dapat hargai hidayah itu. Pasal dia berada istilahnya Rozi Lane, jalan yang ditabur bunga. Masuk Islam ya, Nabi dah okey, tak payah macam di Mekah itu kena struggle, kena bersusah payah misalnya. Jadi ini adalah muka surat yang ketiga, menceritakan dua ayat awal tadi berkaitan dengan hati yang mati dan hati yang sakit itu. Kita jangan banyak komplain sangat Ustaz ya. Kalau susah sikit nak belajar Quran apa ke, ya Allah aku tahu ini adalah perjuangan hidayah. 3 resolusi yang saya ingin ambil daripada halaman ini apa? Mari sama-sama kita perhatikan. Yang pertama ialah kita ingin pastikan bahawa hidupkan panca indera untuk memerhati Quran dan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Gunakan pendengaran, gunakan penglihatan seperti tuan-tuan gunakan sekarang ini untuk melihat kebesaran Allah, agar Allah tidak tutup hati kita kerana mata dan telinga tidak digunakan. Yang pertama. Yang kedua, elakkan menipu. Ya, kecil macam mana pun jangan menipu, ya, kerana ia akan mengeruhkan jiwa, menyakitkan jiwa, sehingga kan hati kita itu khawatir nanti Allah jadikan ya'mahun, iaitu buta mata hati. Nauzubillah min zalik. Dan yang ketiganya, semak usaha yang kita buat Ustaz ya, apa-apa kita buat, ibu ayah, bos-bos yang ada, pemimpin-pemimpin yang mendengar, yang tak dengar pun perlu diingatkan bahawa cek apakah yang saya buat sekarang ini berteraskan panduan Allah ataupun saya ikut kepala saya sendiri sahaja untuk menguruskan rakyat. Jangan. Pasal khawatir nanti digelar sebagai apa? Kami buat muslihun, tapi Allah cakap ala innahum humul mufsidun, kamu sebenarnya merosakkan negara ini. Tak nak ya. Kalau rasa tak tahu, cakap tak tahu, cari orang yang berilmu untuk memahami, apatah lagi ilmu yang penting adalah ilmu daripada Alkitab, daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Ustaz, 3 resolusi inilah menjadi kesimpulan agar kita boleh doa Allah izinkan
kita beramal dengan suratul Baqarah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Ya Allah, ya Tuhan kami, hidupkan hati-hati kami ya Allah. Hidupkan hati-hati kami ya Rahman. Bersihkan hati kami ya Allah. Cerahkan hati kami ya Allah. Agar hati-hati kami senantiasa kuat untuk mengamalkan Al-Quran, untuk memahami Al-Quran, untuk memperbaiki ibadah kami kepadamu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikan mata kami mata yang suka membaca Al-Quran, kadang-kadang menangis membacanya. Mulut kami mulut yang terkumat kamit mengeluarkan kalimahmu Al-Quran. Lidah kami lidah yang fasih menyebut 6236 ayat Al-Quran. Ya Allah, telinga kami jangan jadikan telinga yang tidak suka mendengar Al-Quran, akan tetapi jadikan telinga yang tidak jemu mendengar kalammu Al-Quran. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Minna wa minkum taqabbal ya karim. Moga-moga Allah kabulkan doa Amin, kita. Tuan-tuan yang berada di rumah, Allah izinkan telinga kita selalu bersama Al-Quran, mata kita bersama Al-Quran, agar tidak ditutup sebagaimana Allah cakap tadi, khatamallahu ala qulubihim, ditutup hati pasal pendengaran dan juga penglihatan mereka itu hanya fokus kepada apa yang mereka ingin, bukan apa yang Allah inginkan daripada kita. Itulah perkara yang kita ingin sebar-sebarkan, kita ingin kongsikan Ustaz ya, dalam My Quran Time. Dan kita ada wakaf untuk ummah. Ini adalah kempen untuk kita menyebarkan agar lebih ramai lagi orang boleh tengok mushaf Al-Quran, boleh lagi baca, boleh lagi dengar perkataan Allah ini, agar ia menjadi hidayah, akan mengubat hati-hati di mana? Hati-hati di rumah-rumah, di hospital, di pusat komuniti, di pejabat polis, segala seluruh masyarakat kita. Hati yang sakit ke yang apa sebagainya ini dapat diubat dengan apa? Dengan ubat yang tidak pernah overdose. Itulah namanya Quran. Dan moga-moga tuan-tuan kita dapat bertemu lagi insya-Allah ulangan pada jam 5 petang 10 malam dan juga 6 pagi besok. 6 pagi besok agar tuan-tuan dapat khatamkan ataupun faham, bukan khatam faham ayat muka surat 3 pasal kita nak bergerak lagi. Insya-Allah pada halaman 4 dan seterusnya. Jangan tangguh-tangguh kerana bila dah masuk episod yang ke 100 200 nanti kita mungkin lebih banyak lagi dan Allah akan memberi kejutan demi kejutan kepada kita. Syaratnya kita sama-sama baca terjemahan, kita cuba untuk faham sedikit bahasa Arab, perkongsian dalam My Quran Time, dan juga kita tadabbur apakah yang tersembunyi di sebalik surat dari Ilahi. My Quran Time, baca, faham dan amal.